Selamat pagi Puan dan rakan-rakan saya. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Kartika Sivakumar, pelajar tahun 3 di UMK. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Wan Marina kerana memberi kebenaran kepada kami untuk menemubual Puan. Kami berbesar hati untuk berbuat demikian. Terima kasih kerana meluangkan sedikit masa untuk kami. Pertama sekali, izinkan saya memberi taklimat kepada anda tentang perihal temu duga ini. Kami di sini ingin menemubual Puan berdasarkan beberapa aspek yang berkenaan dalam organisasi perniagaan iaitu keselamatan, teknologi, kawalan kualiti dan pengurusan buruh. Untuk bermula, bolehkah Puan memberitahu kami lebih lanjut tentang Haza Food Industries? Apa yang menyebabkan Puan menghasilkan idea perniagaan sedemikian? Haza Food Industry akan memproses pes garam kunyit segera. Bermula akak mula ni dengan akak dapat idea untuk buat benda ni sebab untuk keperluan pada kita orang yang bekerja untuk menggunakan dia secara mudah. Dia basically produk yang untuk digunakan segera, cepat dan mudah. Cepat dan mudah sebab dia dengan dia kita, kalau orang yang bekerja ni dia dapat pulang daripada kerja, dia dapat ambil just guna dia. Faham. Bila Puan mulakan perniagaan ni? Tahun bila? Tahun 2006. Okey. Selain garam kunyit segera tu, produk apa yang Puan ada dalam bisnes? Ayam berempah, garam kunyit segera dan ayam berempah lah. Faham. Okey, terima kasih Puan. Seterusnya, saya akan beralih kepada soalan saya yang seterusnya, iaitu mengenai keselamatan. Bagaimana Puan memastikan keselamatan pekerja di syarikat Puan? Apakah langkah keselamatan yang diambil? Macam sekarang akak hanya guna satu saja mesin. Jadi pekerja akak tu memang dia mesin akak ni memang tidak membahayakan lah. Dia mesin blender biasa. Cara penggunaan dia memang tak bagi latihan dulu untuk dia menggunakan mesin tu. Faham. Okey, seterusnya guys, korang boleh sambung. Okey Puan, saya ingin bertanya tentang keperluan pekerja Puan. Adakah semua pekerja yang ada di syarikat Puan memerlukan latihan keselamatan pekerja? Latihan keselamatan tu memang tak ada lah. Cuma latihan cara pemprosesan pembungkusannya sebab kita hanya menggunakan 2 step je. Maksudnya proses mencuci dan memproses. Okey, faham Puan. Terus berkaitan ini kan dia berkaitan dengan kebersihan, apakah ada masalah ataupun isu berkaitan dengan kebersihan di syarikat Puan? Kebersihan tu maknanya kita sebelum mulakan kita bersihkan dulu. Selepas tu kita terus bersihkan selalu. Terus segera. Memang tidak ada masalah. Okey, faham. Terima kasih Puan. Okey Puan, jadi soalan seterusnya, apakah SOP yang perlu dipatuhi oleh syarikat sebagai industri makanan ni? SOP dia akan menggunakan barang yang keadaan barang tu bahan mentah tu bahan yang segar. Lepas tu kita gunakan peralatan dia yang bersih. Lepas tu kita gunakan
sistem cara pembungkusan yang betul. Okey Puan. Seterusnya, bagaimanakah syarikat memastikan makanan yang diproses selamat dimakan oleh pengguna? Selamat. Bahan kandungan dia lah. Akak gunakan mengikut sukatan yang betul. Kita hanya gunakan bahan semula jadi, bahan sumber asli, sumber pokok saja, tumbuhan. Tidak ada campuran lain lah. Okey, soalan yang seterusnya. Seperti yang kita tahu, kilang puan ni dia menghasilkan rempah ataupun herba. Okey, di dunia moden ni, adakah puan masih menggunakan kaedah tradisional untuk menghasilkan rempah ratus tersebut? Tidak. Semuanya untuk mencuci bahan herba tu, hasil dia akak guna hanya bahan kunyit, halia, bawang. Semua cara penyucian dia dengan menggunakan mesin dan proses dia menggunakan mesin. Oh, maksudnya dia menggunakan mesin 100%. 100%. Okey. Packing. Okey, soalan seterusnya. Adakah puan ni menggunakan kaedah bagi pembungkusan, adakah puan menggunakan kaedah manual ataupun menggunakan mesin juga? Pembungkusan manual. Manual. Manual dan separuh mesin. Okey. Macam kembang tu manual, lepas tu pembungkusan, wrapping semua tu mesin. Okey, soalan seterusnya, mesin F&B ni dia sangat terdedah kepada patogen. Patogen ni merupakan satu organisma ataupun kuman yang ada dalam makanan. So bagaimana puan menjaga kebersihan rempah ratus ataupun dari segi inverter bahan mentah? Memang rempah ratus kita tak masuk, kita masukkan hanya herba macam cara dia dengan hanya mencuci, memastikan basuh dia, pembersihan dia pastikan dengan bersih. Membasuh, lepas tu siram balik, barulah sukat timbang. Okay, puan, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya soalan tentang teknologi, tapi sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nurul Anis Adina binti Abdullah. Puan boleh panggil Anis je. Okay, soalan saya, berapa modal yang digunakan untuk beli mesin tu? Itu soalan. Mesin, kalau untuk mesin pembersih untuk basuh dia, modal dia dalam 1,000 lebih lah. Mesin untuk proses dia 5,000. Okey, puan. Terima kasih. Okey Puan. Jadi yang seterusnya di bawah kawalan kualiti. Soalan pertama saya nak tanya, apakah cabaran yang dihadapi oleh syarikat untuk contohnya untuk pembungkusan ataupun proses menyediakan produk-produk ini? Buat masa sekarang cabaran dia kos harga meningkat. Dari segi pembungkusan, bungkusan pun meningkat harga hampir 50%. Bahan mentah juga harga dia makin meningkat, lebih kurang meningkat dalam 30%. Okey. Jadi pembungkusan yang digunakan untuk bungkus produk ni semua mesra alam ke Puan? Apa?
Maksudnya macam cara pembungkusan tu mesra alam ke, guna macam bahan recycle ke, macam tu. Bahan recycle. Okey. Puan, saya nak tanya, dengan keadaan harga barang yang semakin meningkat sekarang ni, adakah akan menjejaskan kualiti makanan yang Puan akan keluarkan? Kualiti makanan tidak terjejas. Kos saja. Saya pun ada angkat naik harga untuk menstabilkan modal. Okey. Okey Puan, berkaitan dengan kualiti kontrol ni juga kan, bagaimana Puan memastikan produk yang Puan hasilkan tu bertahan lebih lama, dan bagaimana Puan untuk mengekalkan kesegaran penciptaan sesuatu produk bagi syarikat Puan? Itu gunakan melalui packaging lah. Kita packaging dia lepas kita wrapping balik dia supaya dia tidak terdedah pada udara. Dan dia tidak boleh tak ada, maknanya dalam packaging tanpa bakteria tak dapat masuk dan udara semua tak dapat masuk. Okey, jadi mungkin masih dapat sedikit kerugian Puan apabila sesuatu produk yang diciptakan tu mencapai kadaluarsa ataupun tarikh expired sesuatu produk tu sudah dekat. Jadi ini mungkin boleh dikategorikan dalam aspek pembaziran luar jangka. Jadi bagaimana syarikat Puan mengawal pembaziran makanan ataupun langkah yang diambil untuk mengawal pembaziran tu berlaku? Untuk pembaziran begitu, saya meletakkan supplykan satu-satu tempat tu dengan kuantiti yang terhad. Jadi dalam masa sama juga kami akan pergi lawak balik dalam tempoh yang telah ditetapkan. Maksudnya buat masa sekarang kita sebulan sekali kita akan lawak. Untuk, kalau boleh saya tahu kan tentang had yang ditetapkan bagi sesuatu supply chain itu berapa ya Puan? Satu kedai biasanya 2 dozen. 2 dozen untuk setiap produk atau untuk keseluruhan produk? Keseluruhan produk lah. Untuk keseluruhan Kecuali produk. raya, kalau kedai pasar-pasar biasa 2 dozen. Lepas tu kalau pasar raya dia 6 dozen atau 12 dozen. Okey. Keadaan kedai. Okey. Terima kasih Puan. Okey, di bawah labor management, saya nak tanya, pada masa sekarang ni industri agak susah nak cari pekerja yang berkualiti dan berpengalaman. Bagaimana cara Puan untuk mengekalkan pekerja yang berkualiti dalam syarikat dan bagaimana Puan mengatasi kekurangan buruh? Buat masa sekarang syarikat akak tidak menggunakan pekerja yang ramai. Sekarang pekerja untuk packaging dan proses dalam 3 orang saja. Jadi buat masa ni kita jagakan gaji dia dan jagakan semua macam allowance dia kita bagi. Jaga dia masa tu. Semua kena sediakan. Okey, terima kasih Puan. Saya pun nak tanya soalan bawah labor management juga. Bagaimana Puan ingin memastikan pekerja Puan berdisiplin dan bekerja mengikut masa? Itu memang kita kena pantau dia lah. Daripada dia masuk kerja, nasihat yang kita perlu bagi dari semasa ke semasa. Jika ada kesilapan yang dilakukan, nasihatlah kita kena.
Okey, soalan kedua saya, adakah Puan menawarkan gaji minimum 1,100 sebulan kepada pekerja mengikut yang seperti kerajaan telah tetapkan? Ataupun adakah Puan menawarkan gaji mengikut jumlah pengeluaran dan jumlah jualan setiap bulan? Gaji adalah mengikut jumlah pengeluaran. Sebab kelebihan kita ada bagi dia masa. Maknanya kalau dia nak cuti, kita bagi cuti. Kena mengikut ikut masa. Jika maknanya kalau dia nak kerja lebih masa, tidak mengikut masa yang ditetapkan. Tapi kalau dia kata ada masalah, dia nak bawa ke waktu lain, okey saja. Oh, jadi jumlah gaji tu setiap bulan tu memang berubah lah? Memang tak sama lah. Dia berdasarkan apa, macam mana dia orang kerja, macam tu lah. Macam kalau banyak pengeluaran, banyaklah gaji macam tu lah. Okey, soalan saya ketiga, adakah Puan menyediakan peraturan khas untuk dipatuhi oleh pekerja Puan? Dan bagaimana Puan memastikan pekerja Puan mematuhi peraturan tersebut? Adalah juga macam bila sampai pastikan keadaan, siapkan dulu peralatan, lepas tu siapkan bahan mentah, lepas tu barulah mengikut step dia. Okey Puan, itu saja daripada saya. Sebelum lanjutkan sesi temu Puan ni, saya nak tanya Puan, adakah yang Puan nak bagi nasihat sepatah dua kata ataupun boleh ulang semula tak? Apa jelas? Dia tanya adakah Puan nak bagi nasihat untuk Kamilah sepatah dua kata? Nasihat. Akak cadangkanlah di usia muda sekarang ni, akak rasa memang lebih baiklah adik-adik semua boleh membuat bisnes sendiri, terutamanya bisnes makanan. Sebab bisnes ni memang dia takkan pupus, dia takkan putus. Sebab bisnes ni akan berjalan untuk selamanya. Sebab kita semua makan ya. Semua manusia dia akan makan, dia akan perlukan minum. Dan satu lagi, kalau nak supply barang, jangan supply hantar dengan banyak dalam satu-satu tempat. Ikutlah kuantiti dengan keadaan kedai. Maknanya kita letakkan barang tu mengikut keperluan kedai, pengguna, siapa pengguna. Bukan ikut pengeluaran kita sebagaimana mana kita nak letak. Jangan kejarkan keuntungan. Jangan tengok sebab kalau tidak pembaziran akan berlaku di situ. Okey, ribuan terima kasih diucapkan kepada Puan Wan Marina selaku pemilik syarikat Hazza Food kerana sudi meluangkan waktu bersama kumpulan kami untuk ditemu ramah. Kami membawa penghargaan yang besar dan mendoakan semoga syarikat Hazza Food industri ini lebih berkembang maju dalam pasaran. Okay, saya selaku wakil kumpulan memohon 1000 kemaafan seandainya ada tersalah bicara sepanjang temu ramah berlangsung. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lebih datangnya dari dan lebih ataupun kurang datangnya daripada diri kami sendiri. Saya akhiri temu ramah ini dengan serakak patun. Kalau Puan pergi ke darat, jangan mari hujung tanjung. Jujur berniaga pasti berkat, dihormati Allah, insya-Allah ada untung. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih. Puan. Jumpa lagi. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
sama-sama.